إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله kita rafa'kan kesyukuran pada malam ni. Kita sambung kita idaman penuntut. Cuma sedikit permintaan untuk kita lompat. Kita lompat lompat kitab ke bahagian puasa. Sebab kebetulan dah tak lama dah nak puasa. Minta kita lompat ke situ. Ya, ada permintaan. Saya tak terfikir pun. Ingat nak teruskan macam biasa je. Tiba-tiba tengok-tengok ada permintaan. Jadi bila ada permintaan tu, elok juga kata kalau dah ada permintaan. Mana buat puasa ni. Okey, muka surat dan kalau kita perhati muka surat mana tadi, 6 bukan 71. Bila saya baca lebih kurang tadi, bila tahu kita nak ke sini, ke bab-bab ni, oi panjang bab ni. Tak boleh kita kena dalam bab puasa pun kita kena lompat juga. Kalau belajar bab puasa yang perkara yang ke-64 tu, 64 65, belum habis dekat perkara yang membatalkan puasa, dah habis dah cukup sejam dah. Jadi saya tengok, saya baca. Saya rasa elok kita baca bahagian rampaian 73. Dan ada permintaan pula tu, banyak permintaan hari ni lah, untuk buka soalan nantilah dalam 15 minit last nanti. Jadi kalau yang kita tak termasuk dalam kita punya syllabus, kita punya sukatan untuk malam ni, tanya je lah. Kalau ada apa soalan, lebih kurang 8.40 kot, lebih kurang lah. Lepas lebih kurang 8.40 kita buka soalan lah berkaitan dengan puasa. Jadi kalau kata ada apa-apa soalan yang tak termasuk dalam perbahasan kita, soal je nanti. Kita masuk rampaian saya rasa. Itu tu sebab syarat bab puasa, syarat sah puasa, perkara yang membatalkan puasa, kasar bahasanya, takkan tak reti lagi kot. Kasarnya takkan duk sibuk duk main korek hidung batal ke tak. Puasa dah 30 kali lah. Maksud 30 kali tu 30 tahun dah puasa. 30 kali Ramadan dah duk main korek hidung lagi. Tak habis-habis yang korek hidung. Tak dah habis pencen dah nak main korek hidung lagi, batal ke tidak. Kalau kata tak tahu, tanyalah nanti. Tapi segan lah nak tanya korek hidung tu tak. Sebab dah cakap awal lah. Letih lah bab tu. Kita kalau baru umur belasan kan, 20-an lah, 20 ke bawah, okey lah. Ini tapi tak apa kalau kata memang nak tahu juga korek hidung batal ke tidak. Tanya nanti 8.40 kan. InsyaAllah kita masuk rampaian. Sebab saya tengok rampaian ni agak menarik juga perbahasannya. Muka surat 73
Kalau yang Jawi muka surat 141, Rumi 73. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala. Rampaian. Maksud rampaian ni dia ambil poin-poin lah. Dia bukannya macam baca kitab. Kalau kitab dia ada perkara yang membatalkan puasa apa satu-satu, syarat sah puasa satu-satu kan. Rampaian ni dia ambil poin-poin penting. Macam itulah istilah. Di bawah ini dinyatakan beberapa masalah yang mustahak mengenai puasa. Dia ambil secara rambang lah. Agak mustahak mengenai berkaitan dengan puasa. Yang pertama, ada berapa? Ada 12. Mudah-mudahan boleh dalam masa 40 minit. Yang pertama, orang yang berbuka tengah-tengah puasa. Orang yang berbuka tengah-tengah puasa Ramadan dengan sengaja. Itu masalah pertama. Maksudnya dia puasa bulan Ramadan, kemudian dia buka puasa. Bila ni? Tengah-tengah puasa. Maksudnya daripada subuh sampai maghrib, tengah-tengah tu lah. Tengah-tengah puasa, dia buka puasa. Buka puasa tu pula dengan sengaja, ataupun kita boleh panggil membatalkan puasa. Dia pergi batalkan puasa dia dengan makan ke, minum ke, tak kisahlah apa yang dia buat pun. Cuma daripada subuh sampai ke maghrib dia puasa, kemudian dia membatalkan puasa dia dengan sengaja. Kalau bahasa mudah kata makan minum lah. Okey. Satu tu masalah pertama. Gantung dulu, sekejap lagi baru jawab. Tak jawab lagi. Masalah kedua, atau orang yang lupa niat waktu malam. Mazhab Syafi'i tiap-tiap malam sebelum subuh wajib niat. Nawaitu sauma ghadin. Ghadin tu maksudnya esok. Kadang-kadang kita dah ghadin dah berapa kali ghadin lah. Ghadin tu apa? Entah. Ghadin tu esok. Jadi nawaitu sauma ghadin, aku puasa esok hari. Maknanya niat kita mazhab Syafi'i kena tiap-tiap malam, tiap-tiap hari. Bila boleh niat? Bermula maghrib sampai subuh. Mudah-mudah katalah, maksudnya sebelum masuk subuh lah. Walaupun tak buka puasa lagi. Tak buka puasa lagi. Ada orang tanya baru ni, macam mana dia sentiasa lupa niat puasa malam. Dia sentiasa terlupa niat. Macam mana nak buat? Saya kata, pernah lupa tak bukan niat, baca doa buka puasa? Allahumma laka sumtu. Tak pernah lupa. Bab makan tak pernah lupa, Allahumma laka sumtu. Tapi bab niat yang wajib dia selalu lupa. Saya suruh dia sambung. Allahumma laka sumtu masa nak buka puasa tu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin nawatu sauma ghadin. Jangan tarik-tarik nafas, sambung terus. Sebab apa? Lupa sangat. Boleh ke? Boleh niat puasa walaupun tak buka puasa, dengan syarat maghrib sampai subuh lah. Subuh tu dengan maksud tak masuk subuh lagi lah. Okey, itu waktu niat. Tiba-tiba dia lupa niat, padahal berapa jam tu? Kalau ambil pukul 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mudah-mudah kata 11 jam boleh lupa niat. Lupa juga. Nak buat macam mana? Benda lupa kan. Kita ni memang pelupa. Okey, tiba-tiba dia lupa. Okey, lupa. Dua masalah. Masalah pertama, tengah-tengah puasa elok-elok makan. Maka jawabnya, jawab tu nanti dulu. Yang kedua, dia tak jawab lagi. Yang kedua, dia memang nak puasa tiap hari, tapi entah macam mana pada malam tu terlupa niat. Maka gantung dulu. Dia nak jawab sekaligus 3. Atau sabit awal Ramadan pada hari Syak. Atau sabit awal Ramadan pada hari Syak. Ini panjang juga nak ni. Hari Syak adalah hari 30 Sya'ban. Tak lama dah. Dia panggil hari Syak. 30 Sya'ban tu hari Syak. Apa maksud Syak? Maksud Syaknya adalah pada 29 Sya'ban, maknanya esok baru 30. Boleh jadi esok 30 Sya'ban atau esok 1 Ramadan. Sebab dia kan 29-30 sebulan, 29 atau 30. Pada hari yang ke-29 tu, esok baru 30. Mungkin esok 1 Ramadan, mungkin juga esok 30 Sya'ban. Bergantung kepada bulan. Nampak anak bulan esok 1 Ramadan, tak nampak esok 30 Sya'ban. Bila esok 30 Sya'ban, garanti lusa 1 Ramadan. Tak boleh dah lusa jadi 31 Sya'ban, tak boleh. Sebab dia 29-30 aja. Pada 29 ni, 29 Sya'ban ni, tak tahu lagi esok tu 1 Ramadan ke 30 Sya'ban, tak tahu. Dia panggil hari Syak. Kalau dah nampak anak bulan,
Pada malam tu dah tahu dah esok tu bukan 30 Syaban, 1 Ramadan. Tak panggil syak lah. Syak ni macam ya ke tak? Gitu. Tak tahu lagi. Dalam keadaan tak tahu macam tu, ni kita bayangkan 1000 tahun yang lepas. Oh lama sangat. 500 tahun yang lepas. Lama tak? Boleh kata 500 tahun lepas macam mana? Sekarang tengok TV ya ustaz. Tu sekarang tak ada syak-syak dah. Dulu mana tahu? Orang dalam kampung mana dia tahu? Dia tak tengok, tak nampak anak bulan. Dah ni pukul 9 malam, 10 malam. Kalau semain tarawih tahulah esok tu Ramadan. 1 pagi, 2 pagi, sudah. 3 pagi, tak tahu. Kita senang je. Ambil ni Google, keluar. Buka TV, buka radio, keluar. Dulu macam mana? Tak tahu. Jadi sampai pukul 6 pagi, lagi 1 minit nak masuk subuh, sudah. Esok Ramadan ke tak? Tak tahu. Dia panggil hari syak. Hari syak. Tiba-tiba dia tak puasa. Sebab nak puasa kena pastikan Ramadan. Ramadan baru boleh puasa. Maka dia tak puasa. Sebab dia tak tahu, tak nampak anak bulan, tak tahu, tak dapat berita. Cerita dulu ni. Maka dia tak boleh puasa. Tak puasa. Pukul 10 pagi baru dapat tahu. Rupa-rupanya 1 Ramadan. Lepas tu saya kata sekarang tak berlaku dah. Soalannya, dia tak puasa, dia tak niat, malah dia makan sarapan tadi. Sekarang dah pukul 10. Okey. Macam ni orang ni. 3 keadaan tadi sama. Kalau kitab sekarang dia akan tulis satu-satu jawabnya. Kitab dulu dia gabung 3 satu sekali jawab. Jadi payah kita nak ingat yang mana. Maka saya pecahkanlah satu-satu. Ulang undur balik. Orang yang berbuka tengah-tengah puasa Ramadan dengan sengaja. Dia dah puasa, tak kisahlah 3, 4, 5 Ramadan pun, tiba-tiba pukul 1 tengah hari dia buka puasa dengan sengaja. Dia membatalkan puasa dia lah. Dia buka puasa dengan sengaja makan. Maka batal puasa dia. Okey, terus jawab. Jawab dia, wajib atas mereka menahan diri, iaitu imsak daripada makan dan sebagainya hingga masuk matahari. Bahasa lain, haram dia makan. Saya pecahkan. Yang pertama saya pecahkan. Dia puasa, kemudian dia buka puasa, dia membatalkan puasa dia tanpa uzur, bukan sebab sakit, bukanlah, saja je buka, malah puasa dah. Dia makan pukul 1 tengah hari, lepas dia makan pukul 1 tengah hari, dia minum pukul 1 tengah hari, maka puasanya terbatal. Atas kepala dia haram makan. Pukul 2 haram makan, 2:30 haram makan. Dia dah makan pukul 1 dah batal, dah berdosa dah pun. Bolehlah makan pukul 2, pukul 3, pukul 4, sebab dia memang tak puasa dah. Tak boleh, haram makan. Istilah dia panggil wajib imsak. Tak boleh. Tu kadang-kadang kita salah faham. Kita kata dah batal, nak macam dah batal, dah berdosa kan, dah berdosa, jadi bolehlah makan. Tak. Contohnya dia ambil air pukul 1 tengah hari, dia minum, gok, batal lah puasa dia. Maka berdosa lah. Berdosa tetap berdosa. Okey, tetap. Dalam 5 minit rasa nak minum lagi lah, minum, berdosa lagi. Dosa lain pula. Dosa buka tadi dah ada satu dah, dosa lain, minum. Dosa lagi, tak balik. Lapar, batal puasa lah. Ambil nasi, makan, berdosa. Dosa lain pula. Makan, dosa. Kerana dia wajib menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa, walaupun puasa dia dah batal. Tu dia maksud dia. Tu yang pertama. Saya boleh panjang lagi sebab kita nak habiskan kalau boleh 12 ni. Yang kedua, lupa. Dia lupa kan, dia lupa niat malam. Dia lupa niat. Lepas buka puasa gitu, lupa. Tidur awal pula. Tidur pukul 11 malam. Dah awal tidur awal, penat. Dia tak niat pun. Bangun pukul 8 pagi. Contohlah, bangun pukul 6:30 pagi. Maka malam tu dia tak niat puasa. Dia akan fikir logiknya, dah puasa aku tak sah, tak niat, memang tak sah. Kalau bab puasa sebulan pun tak ada, contohlah. Okey? Tak puasa sebulan pula. Niat sebulan pun tak. Contoh gitu. Logiknya boleh makanlah semalam tak. Kalaulah nanti lepas habis masuk bulan Syawal, dia wajib qada. Sebab dia terlupa niat. Kerana dia terlupa, tak berdosa. Sebab terlupa, tak berdosa. Dan puasa dia memang tak sah. Dan dia wajib imsak juga, iaitu dia haram makan. Tak boleh makan. Sebab saya pernah ni di Kota Baru dulu, lama dah lah. 30 tahun yang lepas. Dia bau nasi goreng, Masya Allah, pukul 12 tengah hari. Jiran masak dengan tak segan silu, kongkeng nak masak. Orang sebelah, dapur sebelah
Bukan benda ni. Orang baik, bukan orang jahat. Satu keluarga orang baik. Anak 5 orang. Suami isteri baik, orang baik. Selalu surau masjid selalu kan. Dia kata apa? Kami satu keluarga lupa niat. Pukul 12 buat nasi goreng. Makan. Lunch. Haram. Habis tu kan dah tak sah puasa. Memang tak sah. Tapi wajib imsak. Iaitu wajib dia menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Nak batal puasa apa? Dia memang dah tak puasa. Dia memang dah tak niat. Memang dah tak sah ambil puasa dia. Walaupun begitu haram makan. Makan berdosa. Tak boleh. 2. Yang ketiga, hari syak tadi. Tak tahu masuk ke tak masuk sampai pukul 8 pagi, 9 pagi, 10 pagi. Pukul 8 pagi makan sarapan dulu, nasi lemak. Pukul 10 baru dapat tahu rupa-rupanya hari itu 1 Ramadan. Dia tak dapat maklumat itu. Haram dia makan. Bermula dia dapat tahu pukul 10, haram makan pukul 11, 12, 13. Kan dia dah sarapan pukul 8 tadi. Memang puasa dia tak sah dan dia tak niat. Haram makan berdosa. 3 keadaan. Yang pertama. Sebab tu rampaian ni kadang-kadang best juga. Tapi dia tak, kalau ngaji kitab lagi best sebenarnya. Maksudnya baca satu persatu. Ini hukum-hukum, poin-poin yang tertentu. Yang kedua. Orang yang berpuasa, kalau nak kiaskan boleh kita kiaskan, kita kiaskan sikit. Sebab tu salah kalau kata bersetubuh siang Ramadan, maka kena kifarah dia, puasa dia punya denda dia 2 bulan berturut-turut. Kerana dia membatalkan puasanya di siang hari dengan jima'. Dia wajib puasa 60 hari ataupun 2 bulan berturut-turut. Dia wajib puasa sebab dia membatalkan puasa dengan jima'. Sampai duk puasa pun boleh batalkan puasa dengan jima' siang Ramadan, maka dia wajib puasa 60 hari berturut-turut lepas pada tu. Tak boleh putus. Putus sehari je sakit demam, tak puasa. Doktor menginjek. Dia pingsan sebab dah puasa hari ke-59. Hari ke-59 dah lemah dah. Puasa ni 30 hari pun letih 50 hari ke-9 dah letih dah. Tiba-tiba panah pula tu, stroke haba gitu gini, tak cukup minum air. Hari ke-59 tumbang. Pergi dalam orang bawa naik ambulans dalam keadaan nampak tak nampak, macam sedar tak sedar. Nampak doktor duduk nak masukkan air, nak gitu. Jangan. Aku sanggup mati. Sebab apa? Masuk air, batal puasa. Maka 59 tadi tak kira, kena puasa daripada 1 balik. Sanggup mati. Mati pun matilah, kata contoh gitu. Okey. Maka dia kata, dia ikut kepala otak dia kata minum air dulu. Lepas minum air dah batal puasa. Kemudian kalau jimat siang Ramadan tak kena 60 hari tu, yang 2 bulan tu. Betul. Tak kena 60. Sebab dia bukan membatal puasa dengan jimat. Dia membatalkan puasa dia dengan minum air. Maka tak kena, betul tak kena. Tapi apa hukumnya? Haram, dosa. Sebab apa? Kan tadi membatalkan puasa dengan sengaja, wajib imsak. Wajib dia menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Salah satu perkara yang membatalkan puasa, jimat. Maka dia tak boleh haram. Haram juga. Sebab tu tak boleh ajar macam tu. Saya tak ajar walaupun dah tahu saya tak ajar. Tak boleh ajar, haram aja. Ajar itu, tak tahan sangat. Kau minum air dulu. Lepas minum air, jalan. Tak kena. Lepas tu kau kodok sehari je. Haram aja, tak boleh. Kalau dapat tahu kat pemerintah Islam, wajib tangkap, kenakan ta'zir. Tak kena hudud, kena ta'zir. Ta'zir kadang-kadang lagi berat pada hudud. Kita takut kat hudud. Sebenarnya takut. Ta'zir lebih berat daripada hudud. Silap-silap. Tak semestinya. Takut sangat hudud pun ta'zir lagi berat. Kalau lah hudud tu 100 sebat, ta'zir silap-silap boleh 200 sebat. Bergantung kepada Tok Hakim. Okay. Jadi sebab itulah tak boleh ajar gitu dan tak boleh buat gitu. Tak boleh buat gitu. Walaupun tetap tak kena juga. Tak kenalah maksudnya. Tak kena 60 hari tu ataupun 2 bulan tu turut tadi. Habis. Yang kedua, orang yang berpuasa sunat segerakan berbuka sebaik sahaja masuk waktunya, dan sunat melewatkan sahur sekira-kira jangan sampai waktu syak. Orang yang puasa sunat segera buka puasa. Dah tahu, yakin dah masuk maghrib, terus. Jangan tunjuk kuat. Sila. Tu gitu gini gitu. Setengah jam baru. Sebab dia nak tunjuk dia tu kuat. Tak ada. Habis dia nak ambil makanan, nak bagi dekat jemaah. Contohlah kalau di masjid ke atau di rumah ke apa ke, nak bagi orang makan ke apa, duduk kejap ambil air, ambil makan dulu sebiji, 2 biji. Lepas tu nak buat apa buatlah. Jangan nak tunjuk kuat.
Jangan nak tunjuk kat. Jadi sunat menyegerakan puasa. Azan yakin masuk maghrib, pap dapat pahala. Pahala menyegerakan. Macam tu juga lewatkan sahur, sunat. Sunat. Ramai orang yang malas nak bangun, dia nak sejam je. Nak puaskan sejam dia tu je. Bangun pukul 5, dia nak bangun pukul 6.30, sejam lebih lah, sejam setengah. Nak puaskan nafsu tidur kejap tu je. Sanggup dia sahur pukul 12, pukul 1 sebelum tidur. Dia kata sahur. Lagi dekat dengan subuh, lagi lambat, lagi afdal, pahala. Jadi kalaulah katakanlah dia sahur pukul 12, pukul 1, itu tak nama sahur. Itu bukan sahur. Itu makan supper, makan malam. Jadi lagi lambat, cuma jangan sampai tahap waktu syak. Tuan-tuan dah masuk kot. Tu melampau lah. Maka sahur paling cantik 10 minit sebelum tu berhenti dah. 10 minit sebelum subuh. Cantik. Walaupun boleh je 10 minit tu nak makan. Janji jangan makan ketika dah masuk waktu, iaitu masuk waktu subuh. Cuma cantiknya supaya nak mengelakkan entah tadi makan dah ke tidak, ada jadi masalah gitu. Kalau katalah bagus lagi 5 minit nak masuk subuh, jangan kata Allah rugi, tak pergi dapur lagi tu, ambil buah tamar 4-5 biji agak-agak, ambil air gok, tinggalkan 1 minit 2 minit, betul, okey, gosok gigi cepat. Gitulah, jangan kata 5 minit tak sahur gitu. Jangan, air ada, kurang-kurang ambil air, gok. Sahur tu, sahur bukan mesti kena ada lauk, ada ikan pari lah, bukan. Sahur ni sebelum subuh tu dia makan ataupun dia minum. Yang ketiga, harus berbuka dengan ijtihad, seperti berpandu kepada wirid. Oh, boleh. Dan sebagainya. Macam sembahyang juga. Boleh. Contohnya dia baca daripada asar sampai ke maghrib, dia dah cuba banyak kali. 1000 kali, 1500 kali la ilaha illallah. Dia la ilaha illallah, la ilaha. 1500 kali lepas dia sembahyang asar. Habis 1500 kali masuk maghrib. Esok try lagi 1500 kali masuk maghrib. Esok try lagi 1500 kali masuk maghrib. Okey, masuk maghrib tu masuk maghrib dengan radio, tengok jam lah maksudnya. Hari keempat jam tak ada, buatlah masalah apa, masuk hutan ke gimana, ke tengah laut ke, gilah mana-mana pun 1500 kali la ilaha illallah, buka puasa. Walaupun tak bunyi azan, boleh. Kerana dia dah try, memang 1500 kali la ilaha illallah masuk. Ni yang slow kan, bukan yang laju. Yang laju 10,000 boleh kot. Yang la ilaha illallah kali yang itu lah 1500 kali. Contoh je tu. Ataupun subhanallah berapa ribu kali. Pakai yang ketak. Daripada asar sampai maghrib. Itu contoh aja. Buatlah daripada yang lain-lain pun. Apa-apa pun, baca Quran, zikir, apa-apa pun. Malah lebih pada tu pun boleh. Menjahit, menulis semua boleh. Menjahit. Dia jahit daripada lepas sembahyang asar, dia jahit, siap baju kurung, bila cukup masuk maghrib. Dah cuba 3-4 kali memang jadi. Maka pada hari tu dia lepas sembahyang asar terus dia jahit baju, habis siap baju kurung, buka puasa walaupun tak punya azan. Boleh kalau nak pakai. Boleh kalau nak buat gitu. Boleh. Dan sebagainya. Macam sembahyang juga, dan dengan yakin seperti nampak matahari sudah masuk. Pun boleh juga dengan yakin. Iaitu tengok matahari terbenam, hilang. Tinggal syafaq merah, mega tu. Okey, nampak sendiri. Boleh buka puasa. Boleh juga. Itu dipanggil yakin. Zon dengan cara tadi, zikir, wirid, jahit baju, apa-apalah, buat jogging ke apa. Buatlah sesuatu yang dah cuba banyak kali, memang timing tu memang cantik. Malah kokokkan ayam pun boleh. Tapi itu biasa subuh lah. Tapi ayam sekarang pening. Pukul 4 petang kokok. Pening. Tapi tak boleh pakai dah ayam sekarang. Ayam sekarang pun dah tak betul lah. Ayam pun dah pening. Kata siang malam pun cerah. Lampu siang pun cerah. Pening dah ayam. Kalau apa-apalah, apa-apa. Boleh, tak ada masalah. Boleh pakai. Itu dah panggil zon. Ataupun jam. Ataupun takwim, telefon, apa-apa saja. Tu semua dia panggil zon. Sangkaan je tu. Tapi zon tu kuat. Yakin tengok matahari. Tu yakin. Boleh, no problem. Tidak boleh berbuka dengan zon.
Tidak boleh berbuka dengan zon, sangka-sangka sudah masuk matahari kerana asalnya siang masih ada lagi. Tak boleh. Kalau dia kata kan, dia puasa. Dah masuk maghrib kita? Makan aja lah. Tak boleh. Tak boleh dia kata gitu. Tengok Tidak boleh berbuka dengan zon, sangka-sangka. Sudah masuk matahari, maksudnya dah maghrib. Kerana asalnya siang masih ada lagi. Tak boleh. Dia akan bahas yang nombor 4 sekejap lagi, kita detailkan. Pada masa sekarang, dunia sudah pakai jam. Masa terbit fajar, terbit matahari, masuk matahari telah disediakan dalam takwim-takwim. Maksudnya ahli falak dah kira siap-siap. Kita punya raya lagi 50 tahun dah tahu dah bila. Berapa hari bulan. Raya 50 tahun lagi dah tahu dah. Buka puasa lagi 50 tahun dah tahu dah pukul berapa. Ahli falak kira. Itu termasuk takwim-takwim. Selain daripada itu, radio-radio ada menyediakan waktu-waktu sembahyang dan lain-lain. Semua tu boleh pakai. Yang demikian soal ijtihad tiada timbul lagi. Maka tak diceritalah pasal ijtihad tak ijtihad ni. tak ada dah. Tak timbul lah pasal nak zikir, nak wirid, tak ada, tak timbul lah. Sebab jam dah ada dan mudah untuk dapat waktu tu. Yang keempat, harus makan sahur dalam masa syakkan malam ada lagi. Kerana asalnya malam masih ada lagi. Maksudnya, boleh tak macam ni? Harus makan sahur dalam masa syakkan malam ada lagi. Maksudnya dia tidur, dia bangun-bangun, gelap lagi ni. Pukul apa? Makan aja, boleh. Dia syak. Maksudnya makan aja tu maksud malam kan? Maknanya tak masuk subuh lagi lah, tak terang. Makan, boleh. Makan tu masuk sahur, boleh. Tapi biasa kita buat bila kita yakin kan, baru kita berani makan. Kalau syak pun boleh. Syak maksudnya tak. Makan aja, boleh. Tapi dia ada risiko dia. Baca lagi. Risiko dia ada. Kerana asalnya malam masih ada lagi. Kenapa boleh makan walaupun syak? Syak tu maksud dah subuh ke belum tapi gelap. Tadi malam tiba sampai satu tahap dia kata dia bangun tidur ke apa, makan. Boleh lah sahur? Gelap boleh lah. Syak boleh makan, tak berdosa. Tak perlu yakin tak masuk waktu lagi, tak perlu. Boleh je dia makan kerana asalnya malam. Tak ada beza pun. Kebolehan, kita boleh tak makan pukul 3 pagi? Kita duduk nak tak tidur lagi, mengantuk gitu, lepas tu kita makan. Kita tengok jam tak kita makan? Katalah pukul 2 pagi ke 1 pagi kita makan. Tak tengok jam pun kita makan. Tapi kita kata lambat lagi kot. Tadi kita main tarawih. Lepas tu gitu gini tak tidur lagi pun. Tengok TV gitu ini, sekejap lagi baru nak tidur. Yang ni yang tak tengok jam ni. Kalau dah tengok jam dah yakin. Dia tak tengok jam pun. Dia nak tidur lah sengantuk. Dia pun makan je lah. Bukan makan sahur, makan aja. Boleh. Kerana dia sangka ke malam lagi. Tak ada beza kalau dia tidur, dia bangun-bangun. Dah tak tengok jam ni. Kalau dah tengok jam, pukul 6.30 haram dah makan dah, masa tu dah subuh. Ini tak tengok jam ataupun tak ada jam. Macam mana ni? Makan aja, tak ada beza pun. Makan aja walaupun baru bangun tidur, makan aja. Jangan syarat gelap. Tak ada beza makan pukul tak tidur lagi, rasa macam ngantuk-ngantuk sikit, nak makan dululah sebelum tidur. Makan tu. Tak tengok jam, tak ada beza. Boleh. Tapi ada risiko lah. Maksudnya tidak berdosa tu maksud boleh. Maka sah puasa jika yang tadi tu bangun gelap lagi, tak tengok jam, tak pergi berusaha tengok jam, dia pun sangka-sangka tak lagi kot, makan aja, okay? Sah puasa jika tiada nyata salahnya, nyata benar atau tiada nyata apa-apa. Maksudnya lepas dia makan tu dia duduk kejap, dia relax. Lepas tu dia tengok macam nak dia duduk, lepas tu dia baring ke, dia buat lah apa-apa. Dia masuk bilik air, lepas tu dia keluar, dia tengok macam nak cerah sikit tu. Subuh. Dia pun sembahyang subuh. Maka sah puasa dia. Maka tak ada nyata bahawasanya yang dia makan tadi tu dah subuh, tak nyata. Tak nyata tu maksud tak tahu. Ya ke tidak tak tahu. Habis gitu aja, maka sah puasa. Tetapi kalau nyata salahnya tiada sah puasa tu, tu risiko dia. Dia main makan je, dia bangun tidur, makan je. Tak lagi gelap lagi tu. Makan. Lepas pada tu habis makan, tengok 6.30, tak sah puasa. Berdosa tak berdosa. Tapi puasa tak sah. Dan bila puasa tak sah, haram dia makan. Wajib imsak. Macam tadi juga.
Wajib imsak. Cuma perbuatan dia syak tadi subuh ke tak? Makan aja tak berdosa. Tidak berdosa. Berbeza. Ada satu lagi. Kita akan bincang satu lagi. Orang yang berbuka atau makan sahur dengan ijtihad. Kasih cerita tu lah, nak bagi faham tu yang tu. Berbeza dengan buka puasa. Ni 5 ni panjang sangat. Saya syarah dulu baru kita baca. Berbeza dengan buka puasa. Buka puasa tak boleh macam tu, haram. Tu je nak faham. Dia berpuasa siang. Tengok macam dah gelap-gelap sikit ni. Dah maghrib ke belum? Makan je lah. Tu haram, tak boleh. Nampak perbezaan dia? Kenapa? Kerana asalnya berpuasa. Asalnya siang. Sekarang ni yang nak buka ni kena malam baru boleh buka. Malam tu masuk maghrib baru boleh buka. Maknanya dia kena pastikan betul-betul malam baru boleh buka. Kerana sekarang siang. Sebelum tu siang. Siang tu pukul 1, 2 siang. Puasa siang. Pukul 4 siang, pukul 5 siang, pukul 6 siang, pukul 7 siang. Bila dia nak makan, dia kena pastikan tak siang. Sebab sekarang tengah siang. Bila siang haram makan. Maka dia kena pastikan dah tak siang, iaitu malam, baru boleh makan. Dia tak boleh agak-agak, tak boleh. Sebab sekarang tengah siang. Berbeza dengan malam tadi. Sekarang tengah malam. Dia yang boleh makan. Tiba-tiba waktu tu subuh ke belum? Boleh makan sebab malam, tengah malam. Lepas tu boleh makan. Cuma kalau terbukti lepas pada tu sebenarnya dah habis waktu atau dah masuk subuh, dia tak berdosa, tapi kena qada dan haram makan. Macam puasa free je. Puasa free dia panggil. Macam puasa tapi kena qada. Itu risiko dia. Maknanya jangan buat lah. Cuma hukum pekah je nak faham. Fik. Jadi maknanya dia sedang berpuasa siang, tiba-tiba dia nak buka, dia wajib pastikan dah malam baru dia boleh buka. Kemudian tukar balik, dia tengah tidak berpuasa, iaitu malam kan tak puasa. Tiba-tiba dia nak makan, dia boleh makan sebab sekarang tengah malam. Walaupun dia syak, entah dah siang kot, siang gelap, dia tak tahu, maka dia boleh makan. Tak ada masalah. Cuma tak berdosa. Tapi kalau dia kata, buka je. Dah nampak gelap-gelap sikit dah tu maghrib, buka je. Buka. Bila dia makan dah berdosa. Kerana dia sedang berpuasa, dia nak buka, dia kena pastikan dah malam. Dia sedang tidak berpuasa, maka dia boleh makan. Walaupun kemungkinan ada entah dah masuk subuh dah, dia boleh makan. Cuma risiko tak berdosa. Risikonya kena qada. Kalau salah syak dia tadi tu. Okey, itu dah terang awal-awal. Sekarang ni kita baru baca. Orang yang berbuka atau makan sahur dengan ijtihad. Duduk. Tiba-tiba nyata salahnya, batal lah puasanya. Mana-mana satu sama je. Okey? Dia dengan ijtihad. Maksudnya dia tengok jam, apa-apalah, tengok takwim, tengok telefon, dengar azan kat radio, tak kisah, dia panggil ijtihad, Dia berbuka ataupun makan sahur dengan ijtihad. Tiba-tiba nyata salahnya, batal puasa dia. Dia dengar azan. Dah azan dah maghrib, dia buka puasa. Lepas tu dia tengok itu azan KL lah, sini lagi 2 minit, maka dia nak makan tadi, batal puasa. Dia kata tak sengaja, batal puasa. Batal puasa. Sebab dia makan tu, dia salah ijtihad. Dia ingat azan tu masuklah sama lah Kuantan dengan KL. Rupanya ada 2-3 minit lagi, maka batal puasa dia. Soalannya, berdosa ke tidak? Berdosa ke tidak, tengok sengaja ke tak? Tak sengaja, mana dia bukan sengaja nak buka. Takkan puasa awal-awal lagi 2 minit pergi batalkan. Tak sekedik. Nak batal awal-awal. Kan? Kenapa lagi 2 minit? Maka tak sengaja tadi. Salah ijtihad. Maka tak berdosa. Walaupun tak berdosa, batal tak? Batal. Mana tak batal lagi 2 minit, tak masuk lagi dah buka. Tapi tak berdosa. Tu. Macam tu juga, dia buka TV, buka radio, tak azan lagi subuh. Maka dia makan. Sedangkan tak azan subuh tu negeri lain, Johor. Dia dah azan lah. Dia makan sahur. Kemudian dia pun kenapa frekuensi tu lain, dia pusing. Johor pusing, pusing yang Pahang punya. Rupanya Pahangnya tengah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Lah dah habis azan. Aku makan tadi, maknanya dalam keadaan dah masuk subuh. Okey, maka tak sah puasa dia. Okey, berdosa ke tak? Nak tahu berdosa ke tak? Sengaja ke tak? Tak sengaja, tak berdosa. Itu lah. Tapi tak sah, tetap tak sah. Boleh makan tak? Pukul 10 pagi? Tak boleh, wajib imsak. Tak boleh makan pukul 10, 11 walaupun tak sah. Wajib imsak. Sampai maghrib baru boleh makan.
Puasa wajib qada, macam puasa peri. Tapi kena qada. Macam je puasa, tapi tak puasa. Dia panggil wajib imsak. Okey. Harus berbuka dengan ijtihad seperti berpandu kepada wirid dan sebagainya. Bukan silap. Orang yang berbuka atau makan sahur dengan ijtihad tiba-tiba nyata salah, batallah puasanya. Atau berbuka atau makan sahur dengan tiada ijtihad dan tiada nyata apa-apa salah atau benar, sah pada sahur saja, tidak sah pada berbuka. Kerana asalnya malam masih ada tinggal lagi pada masalah yang pertama. Oh, ini belit lah. Dan siang masih ada lagi pada masalah yang kedua. Atau berbuka atau makan sahur ni. Dia berbuka atau makan sahur dengan tiada ijtihad. Dia bantai aja. Dia nak buka puasa, bantai je lah. Okey, selepas pada tu ternyata tak masuk waktu. Tak payah sembang lah, memang dia kena qada. Macam mana kalau dia bantai je buka puasa? Tiba-tiba sebenarnya atau berbuka atau makan sahur dengan tiada ijtihad. Tiada nyata apa-apa salah atau benar. Okey, macam ni. Dia buka puasa. Dia tak ijtihad. Dia bantai je. Alah, dah tu. Okey, halal lah tu. Buka je. Dia pun buka tanpa ijtihad. Okey? Dia berbuka puasa tanpa ijtihad. Lepas pada tu tak tahu sebenarnya dah masuk ke tidak. Tak tahu sampai ke sudah. Puasa dia tak sah. Wajib qada. Kalau puasa tak gitu. Kalau sahur tak gitu. Dah sahur, dah subuh ke belum? Malam kan? Bantai je. Makan sahur. Sampai ke sudah tak tahu sebenarnya dah masuk ke tidak. Ini berlaku 10 tahun yang lepas. Contoh lah. Adakah sah puasa dia? Sah. Dalam masalah sahur, tak tahu dah subuh ataupun tidak, makan aja dan tak tahu sampai seterusnya tak tahu. Sampai bila-bila tak tahu. Yang sebenarnya. Maka sah puasa. Buka puasa berbeza. Tak tahu dah buka ke belum, tapi nampak dah gelak-gelak sikit, buka puasa, buka aja dan tak tahu sampai ke sudah. Sampai ke bila-bila 10-20 tahun tak tahu sebenarnya dah maghrib ke tidak. Wajib qada, tak sah puasa. Sebab dia tidak ijtihad. Okey. Kalau tahu settle lah, tengoklah apa yang dia tahu. Bantai aja makan. Sahur. Dapat tahu rupanya tak masuk waktu lagi. Tak masuk waktu subuh. Memang sah. Itu kena ikutlah. Sahur aja, bantai aja. Dapat tahu lepas sahur rupanya dah masuk subuh dah pun, maka tak sah puasa. Itu dapat tahu. Ini kalau tak dapat tahu sampai ke sudah. Dah bunyilah. Okey. Saya nak terangkan lagi bab tu, bagi beberapa contoh. Stop dulu dekat situ. Okey, itu dia punya hujah. Tetapi jika nyata sebenarnya pada kedua-dua masalah ini sahlah kedua-duanya, dan jika nyata salah pada kedua-duanya, batallah kedua-duanya. Nak azan? Okey. Yang keenam. Sekejap lagi. Lepas azan yang keenam. Allah. La haula.
Yang ke-6. Lepas dah faham tadi, kalau baca yang kelima ni, ke-6 baru faham. Sebab saya terang dulu baru baca tadi. Orang yang berjunub sunat mandi sebelum fajar. Orang yang berjunub sunat mandi wajib sebelum fajar, sebelum subuh. Jika uzur, mandi waktu malam. Biarlah uzur tak uzur pun tak kisah sebenarnya. Okey, harus mandi pada siangnya kerana tidak ada syarat puasa mesti suci daripada junub. Malam berjunub tak wajib mandi sebelum subuh, tak wajib. Mandi wajib tu tak ada kena mengena dengan puasa. Mandi wajib kena mengena dengan sembahyang. Sebab tu pelik, sangat pelik. Ada orang soal lama dah lah, dekat Dataran Merdeka. Saya ada program buat Dataran Merdeka, lama kan cerita. Konon dah boleh tanya, dia tanya. Kata apa? Dia tanya soalan ni. Iaitu mandi wajib siang Ramadan. Tapi saya tengok orang perempuan, kuku dia color merah, kuku yang pakai tu color tu. Dan tengok rambut dia bukan macam orang Melayu hitam, tak. Rambut dia warna karat. Rambut berkarat. Saya kata, buat apa nak tahu jawapan? Bukan tak bagi, nak bagi jawapan, no problem. Nak bagi jawapan. Kenapa nak tahu boleh tak mandi siang Ramadan? Kalau malam tu berjunub ke malam tu, termasuklah haid, sama je. Kering haid waktu malam, sama je. Berjunub malam, lepas tu mandi haid ke ataupun kering nifas, samalah. Yang penting malam tu dia memerlukan mandi. Mandi wajib. Telah berlaku sesuatu yang menyebabkan wajib mandi. Soalan dia, boleh tak maksudnya siang Ramadan baru mandi? Sebelum saya jawab, saya kata, buat apa nak tahu? Sebab yang dia pakai tu menyebabkan air tak lalu. Bila macam tu, maknanya semayang dia tak sah. Dan kita tahu dia orang tak semayang. Rambut karat, rambut tu yang pakai tu tak lalu air tu. Ya takkanlah dia pakai pengilat, lepas tu nak semayang dia buang, bubur tina, gosok, ambil wuduk, lepas habis semayang buang pengilat balik. Ada gitu? Saya 5 kali. Mana ada? Kita dah tahu dah jenis orang tak semayang. Jadi dia tanya, soalan dia, nak mandi wajib siang. Kata, buat apa mandi wajib? Mandi haid ke mandi junub ke, buat apa? Tak payah mandi ni. Sebab mandi untuk orang semayang, nanti tak sah puasa. Salah faham. Puasa tak ada kena-mengena. Kalau dia tak mandi wajib sebulan Ramadan, sah puasa dia. Sebulan tak pernah mandi wajib, tapi dia berjunub. Dia berjunub dan tak pernah mandi wajib sebulan Ramadan, pecah rekod. 30 hari 30 duk berjunub dalam keadaan tak mandi wajib, tapi puasa, maka puasanya sah. Sebab tak ada kena-mengena pun puasa dengan junub ke tak junub ke apa ke, tak ada kena-mengena pun. Maka jadi kalau dia melakukan ataupun dia memerlukan mandi pada malam itu, mandi wajib, maka dia boleh mandi malam, dia boleh mandi siang. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia boleh mandi malam dan dia boleh mandi siang. Jadi dia kata, cuma sunat mandi sebelum subuh. Sunat tu apa tu? Dia kata, orang berjunub sunat mandi. Sunat mandi wajib. Sunat mandi wajib. Mandi tu wajib. Tapi mandi sebelum subuh tu sunat. Okey. Harus mandi pada siang. Siang pun boleh mandi. Okey? Kerana tidak ada syarat puasa mesti suci daripada junub. Puasa tak sah. Sebab apa? Berjunub. Mana ada? Maka tak ada masalah. Cuma ketika mandi tu, jangan bagi air tu masuk ke dalam rongga. Jangan berlebih-lebihan guna air sehingga masuk ke dalam rongga terbuka, waktu tu batal. Batal puasa. Batal puasa. Hati-hati. Buat slow-slow. Boleh? No problem. Yang ketujuh, sunat berbuka dengan buah kurma jika senang dapat. Simple lah ni. Kalau susah dengan benda-benda yang kalau susah, sunat dengan benda-benda yang manis dan air. Kat sini banyak pendapat ulama lah. Yang pertama, paling afdal, tamar. Yang kedua, dengan yang manis-manis, yang tak disentuh oleh api. Manis tu belum sentuh dia, tidak disentuh oleh api lagi. Ini bukan yang masak-masak tu lah. Yang manis-manis, yang masak-masak tak. Yang tak sentuh api. Maksud tak sentuh api tu bukan jenis masak-masak. Memang tak kena api, tapi pakai kuali. Kena api lah tu.
Masa itu dalam kitab kita tak ada yang tu. Dia kata manis aja kan. Yang manis-manis yang tak disentuh oleh api. Apa dia? Buah-buahan yang lain. Apa? Gula. Yang manis yang tak sentuh api. Gula buat pakai api tak? Pakai api tak ada yang lain. Okey, dah tak ada yang tu, dah tak ada yang manis tapi tak disentuh oleh api. Tak ada yang tu, martabat seterusnya manis. Tak kisahlah sentuh api ke tak sentuh. Tu yang ketiga, sunat dia. Yang keempat, air kosong. Air. Yang kelima, buka lah dengan apa-apa pun. Okay. Cuma yang terbaik dengan buah tamar. 2 biji cantik. Sunat membanyakkan berdoa dan membaca Al-Quran dan sedekah dalam bulan Ramadan. Nampak? Sunat membanyakkan berdoa dan membaca Quran dan sedekah dalam bulan Ramadan. Nampak? Membanyakkan. Bukan sunat baca doa, sunat baca Quran, sunat sedekah bulan Ramadan. Bukan. Sunat membanyakkan. Maknanya, ketika bukan bulan Ramadan, sunat sedekah, sunat berdoa, sunat baca Quran. Ketika bulan Ramadan, sunat membanyakkan, double. Kalau dalam sebelum Ramadan, kita sembahyang qabliyah ba'diyah. Kita sembahyang yang mana kita duduk sembahyang selalu sunat-sunat kita buat. Bulan Ramadan tambah witir. Tambah witir dan tarawih. Kalau tak solat witir tambah. Itu baru nama membanyakkan. Tambah lagi. Kalau biasa, kalau bukan bulan Ramadan, kita buat tahajud. Selalu kita buat tahajud. Bulan Ramadan, tahajud jangan tinggal. Tambah tarawih. Ada orang masuk bulan Ramadan, dia tinggalkan yang biasa dia buat. Kerana nak buat tarawih. Silap. Sebab ketika bulan Ramadan bukan bulan beribadah, bukan. Bulan Ramadan bulan membanyakkan ibadah. Bahasa mudah, double ibadah. Dia tak buat yang biasa dia buat ni. Dia pergi buat tarawih. Jadi sama je lah. Dia cover balik kat situ. Sebab apa? Siang malam, qabliyah ba'diyah. Penat. Puasa kan? Tak sembahyang penat. Apa? Cover dengan witir. Alah, benda sunat. Cuma tak kena. Bulan Ramadan membanyakkan. Biasa sedekah. Bulan Ramadan double triple. Duit raya bagi bulan Ramadan. Jangan bagi duit raya hari raya. Kalau duit banyak sangat, bagi bulan Ramadan dan bagi hari raya. Dua-dua. Kalau kita ada duit sikit, nak bagi duit raya, pastikan bagi bulan Ramadan, iaitu pada hari terakhir Ramadan, tengah puasa tu. Sebelum buka puasa hari terakhir Ramadan. Masa tu bagi duit raya kat anak ke, kat isteri ke, kat orang jiran ke, siapa-siapa yang bagi budak-budak ke. Baru dapat pahala kali 70. Kalau bagi hari raya, dapatlah pahala hari raya. Hari raya bukan bulan Ramadan. Tak ada tuntutan membanyakkan bersedekah pada bulan Syawal. Ada tuntutan, tapi tuntutan membanyakkan tu dari segi fadilat pahala besar bulan Ramadan lagi. Jadi pada hari yang terakhir tu, masa tu lah masuk akaun siap-siap. Zaman sekarang zaman akaun je kan. Masuk akaun siap-siap. Okey, dah masuk dah. Bila ni? Pukul 4.30 petang, pukul 5 petang. Lah ni, yang tak ada solat tarawih. Lepas ni tak tarawih dah ni. Kenapa awal masuk? Mana ada awal? Kan dah lagi berapa jam je kita nak raya. Dah tak sembahyang tarawih tu, kira raya lah tu. Nah, masuk awal tak? Nak pahala kali 70. Kalau RM1 macam RM70 tu. Kalau 10 macam 700 tu. Tapi duit banyak sangat ni, tak tahu nak buat apa kan. Indra Mahkota kan orang kaya-kaya. Lalu tadi, Masya Allah, besar-besar lah rumah. Kau orang kaya. Bulan Ramadan akhir, ujung-ujung tu sedekah. Pagi esok Syawal sedekah juga. Tu terbaik lah tu. Tu terbaik lah. Habis. Sunat, bukan, makruh berbekam. Berbekam, makruh pada bulan Ramadan. Sunat berbekam, ini sekarang. Sesiapa yang berbekam sekarang, lebih-lebih kat kepala. Apa dia panggil? Korban lah, botak sikit. Bukan botak semua pun, besar ni je. 1, maksimum 2 yang kena cukur ni. Belakang ni ikutlah yang atas kepala. Sekarang ni, waktu dia panggil bulan tengah mengecil. Mengecil. Cantik hari buat lebat hari Selasa, cantik. Carilah hari mana, buat bekam lah, tak kisahlah bila-bila pun sebelum Ramadan. Sebab kalau buat, boleh rasa kesan je. Kesan nak bangun sahur, tak ada melekat mata, tak ada. Nak bangun tahajud, kalau jenis orang buat tahajud, tak penat. Kerana yang dalam kepala kita yang apa benda-benda darah kotor kat kepala semua keluar. Kat badan, ikut lah nak buat kan. Dia tak ada kesan sangat kat badan ni. Ni kat kepala. Bekam yang dekat kepala. Tengoklah, tanya orang pakar, spot mana nak ambil. Ambil, buat. Sebelum 30 Syaban. Tak lama dah. Ada masa lagi seminggu sebelum tu. Buat. Sunat. Tapi bila dah masuk Ramadan, dah puasa, makruh. Sebab dia akan melemahkan badan bila buat keluar. Dah lah tak makan kan.
Enjek darah. Enjek. Enjek. Orang dulunya bahasa. Enjek darah tu maksud ambil darah lah. Ambil darah. Sebab apa? Dengan ambil darah kan jadi letih. Okey. Makruh. Tak haram, makruh. Mengunyak getah. Macam chewing gum tapi yang tak ada perisa. Ataupun getah betul. Getah betul. Nyak gigit. Ada orang gitu. Ada tak makruh. Sebab dia akan kunyah. Getah tu bukannya hancur pun. Dia telan air liur juga. Jadi makruh. Tapi kalau ada perisa, batal. Merasa makanan, makruh. Makruh. Mazhab Maliki batal. Ambil, batal terus mazhab Maliki. Kerana tu meraihkan mazhab Maliki, jangan buat. Tapi mazhab Syafi'i tak batal selagi tak telan kat sini. Jadi dengan merasa makanan makruh. Makruh. Tapi dia bergantung juga. Habis kalau dia buat masak untuk 500 orang, buat kambing. Ada orang terror campak jadi. Kita campak, lepas rasa lepas berkat puasa tu campak semua. Apa terlebih masin, terlebih manis Ada orang campak jadi. Jadi 500 orang ni. Rasalah juga sebab apa? Makruh, tapi kalau tidak mazir lah pula nanti kan. Tak sedap ke apa. Itu. Sebab mazhab Syafi'i masih lagi dibenarkan. Cuma makruh. Kalau saja-sajalah. Asal masak je, tak payahlah. Kalau sup tu tak payahlah nak rasa. Sebab kalau kata tawar pun bubuhlah garam lepas nak makan tu. Contoh gitulah. Okay? Apa lagi? Berkomo-komo melampau-lampau. Komo kejap-kejap komo. Tak telan, makruh. Tak telan. Tapi makruh. Sedut air ke hidung melampau-lampau. Istinsyaq. Masuk air banyak-banyak. Kalau masuk ke dalam ni batal. Masuk ke ni tempat yang jari tak boleh masuk. Ni masuk sampai tak boleh masuk. Dalam tu. Bahasa kita dia panggil otak. Otak dia panggil, masuk dalam otak. Ni bukan otak tapi dalam batal. Tapi dia tak masuk sampai sini. Keluar balik hidung atau mulut sampai situ je. Keluar balik. Makruh. Tapi kalau dalam batal. Sebab tu makruh, sebab bimbang takut batal. Mencium perempuan sekira-kira tiada menaikkan syahwat. Mencium perempuan, bila perempuan tak isteri lah, makruh jika tidak naik syahwat. Kalau naik syahwat, itu hukum lain. Boleh jadi haram, boleh jadi batal puasa dia. Yalah. Tapi kalau mencium perempuan sekira-kira tiada menaikkan syahwat, makruh. Cium lain kali. Malam ada 10. Haram dan tidak sah puasa. Sebarang puasa sunat ke, puasa wajib ke, sekalipun puasa tamattu', dam tamattu'. Dia ada buat hal, dia tak nak ni dam dia nak bayar secara puasa, boleh. Pada 5 hari yang berikut. Hari yang haram puasa, hari raya, puasa, Adha, Tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah. Tu je. Tu tiba-tiba terselit tu pasal apa? Tu bab lain. 111. Makruh yang amat sangat. Ni makruh yang amat sangat. Yang disebut makruh tahrim. Setengah kitab tak ada makruh amat sangat, haram terus. Iaitu hampir darjat haram. Dalam kitab kita kata hampir darjat haram. Dia panggil makruh tahrim. Sikit lagi nak haram. Setengah kitab kata tak ada. Memang haram dah. Apa dia? Berpuasa pada hari Syak. Tak payah, dah terang lah tadi. Berpuasa pada hari Syak dengan tiada sebab, iaitu 30 Syakban. Anak bulan belum nampak. Yang 29 tu anak bulan tak nampak. Sedangkan cuaca bersih. Maksudnya awan tak ada tutup, tak ada apa semua. Boleh nampak. Kalau nampak anak bulan tu boleh nampak. Tapi tak nampak. Orang ramai bercakap-cakap dari hal adanya anak bulan. Orang kata, masuk ke tak? Hari ni 1 Ramadan ke? Hari ni ke 30 ke 1 lah? Macam tadi cerita tadi. Tetapi tidak boleh pakai. Tak boleh pakai. Orang cakap-cakap, hearsay tak boleh pakai. Dengar cerita, dengar cerita negeri sana bos, dengar. Tapi sebenarnya kau nampak? Tak nampak. Dia jadi tak tahu kan. Tiba-tiba masuk subuh. Dah subuh dah. Subuh tu tak boleh puasa. Kalau puasa haram. Dia panggil hari Syak. Hari Syak. Dah sebut tadi. Adapun jika ada sebab seperti puasa qada atau nazar atau kifarah atau puasa sunat yang telah jadi adat kebiasaan seperti puasa berselang-selang hari, puasa Nabi Daud, dan puasa tiap-tiap hari Isnin Khamis, tiba-tiba
terkena pada hari Syak ni saya sah puasa. Dia Isnin Khamis, terkena hari Syak yang orang kata, hari ni 1 Ramadan ke? Puasa ke? Dia puasa. Sebab dia dah puasa Isnin Khamis, kebetulan kena hari Khamis tu, boleh. Ataupun dia puasa Nabi Daud, hari ni puasa, esok tak puasa, hari ni puasa, esok tak puasa, gitu, berterusan. Kena hari puasa tu hari Syak, boleh. Sebab beradat. Okay? Sekiranya anak bulan nampak pada 30, di malam 30, maknanya 29, esok tu 30 lah, ataupun 1 Ramadan. Nampak anak bulan malam tu, bila nampak anak bulan malam tu, maknanya esok bukan 30 lah. Kan? Esok 1 lah, dah nampak anak bulan. Okay? Atau telah ditetapkan oleh pemerintah hari itu. Pemerintah dah tetapkan, macam kita ni. Iaitu awal Ramadan, dah tetapkan. Tiada dinamakan hari Syak lagi, tetapi itu awal Ramadan, taklah nama hari Syak. Jadi, tak ada masalah lah. Sekarang dah tak ada lah hari Syak. Okay? Yang terakhir. Sebagaimana makruh tahrim puasa hari Syak, 30 Syaban ataupun 1 Ramadan yang kemungkinan itu, makruh tahrim pula, kita lain bukan makruh tahrim, haram terus. Yang ni lembut sikit. Makruh tahrim tu maksud tak haram, tapi sembahyang dia makruh. Puasa dia makruh, tapi tak sampai haram berdosa besar. Tu maksud makruh tahrim. Okay, maksudnya sikit lagi nak haram. Sebagaimana makruh tahrim puasa pada hari Syak, makruh tahrim pula puasa sunat dengan tiada sebab pada hari-hari selepas nisfu Syaban. Nisfu tu separuh, Syaban tu separuh Syaban lah, iaitu 16. Nisfu Syaban tu maksudnya nisfu yang kedua, 16 ke atas, 16 Syaban ke atas haram puasa, ataupun makruh tahrim dalam kitab kita. Makruh tahrim pula puasa sunat dengan tiada sebab pada hari selepas nisfu Syaban jika tiada bersambung dengan hari yang dahulunya. Sekurang-kurangnya sambung mulai hari yang ke-15. 1 sampai 15 Syaban dia tak ada puasa sunat pun. 16 baru start nak puasa, haram ataupun makruh tahrim. Tak boleh. Dia Isnin Khamis. Masuk hari Isnin tu kena pada 18 Syaban. Boleh Dia puasa, hari ni puasa, esok tak puasa. Hari ni puasa, esok tak puasa. Kena pada 16 Syaban tu hari yang dia puasa. Boleh 17 tak boleh. Haram. 18 boleh. 19 tak boleh. 20 boleh. Sebab dia puasa Nabi Daud gitu. Maka selagi dia tak berhenti, selagi tu boleh dia puasa. Walaupun 16 Syaban ke atas. Tiba-tiba hari tu dia tak puasa, 2 hari tak puasa, tak boleh puasa dah. Tak boleh puasa dah. Sebab dia dah berhenti dah puasa, tak boleh puasa dah pada 16 Syaban ke atas. Kalau dia puasa 15 Syaban, boleh. Okey, 15 Syaban dia puasa, boleh. 16 dia puasa, boleh lah. Sebab dia puasa 15, boleh puasa 16. Ini bukan, ni puasa tiap hari pula ni. 16, 17 dia puasa, boleh. 18 puasa, boleh. Jangan berhenti. Berhenti je, lepas tu tak boleh dah. Tak boleh dah. Sebab tu dia kata kat sini, sekurang-kurang mulai dari hari ke-15. Kalau nak puasa, hari ke-15 puasa, boleh. 16 boleh puasa dah. Boleh. Orang lain tak boleh, dia boleh. 17 boleh, 18 boleh. Dengan syarat, jangan putus, tiap-tiap hari. Hari ke-20, tak larat lah, tak puasa. 21 tak boleh lah. Okay. Jika bersambung, sahlah puasa. Tetapi kalau sudah berbuka selepas 16 itu, tiadalah diluluskan lagi puasa itu dengan tiada sebab-sebab yang tersebut. Tak ada sebab-sebab tadi, tak ada beradat tadi, maka tak boleh dah puasa. Maknanya sekarang ni tak boleh. Setengah kita kata haram, kita kata makruh tahrim, maksudnya sangat tak galak, sangat tidak digalakkan. 49. Saya dapat satu soalan daripada orang sini juga. Sebelum siapa nak soal, boleh soal lepas ni bab puasa lah. Mana soalan dia? Saya baca separuh lepas tu saya tak baca dah, sebab panas. Mana soalan tadi? Okey. Roh yang kembali di bulan Ramadan. Apabila tiba bulan Ramadan, semua roh berkumpul di Lauh Mahfuz, memohon kepada Allah untuk kembali ke bumi. Tak. Mana sumbernya? Tak ada asal pun kita kata roh akan berkumpul di Lauh Mahfuz. Tak. Yang ada, kalau kita tengok cerita Isra' Mi'raj, roh ni dia duduk di Illiyin dan Sijin. Yang baik-baik duduk Illiyin, yang jahat-jahat duduk Sijin. Surah apa tu? Surah apa? Yang ada Illiyin dengan Sijin tu lah. Tak ingat lah. Okey. Nampak
Nabi nampak. Nabi kata orang ni pergi apa? Nabi tanya tu apa? Roh orang beriman, Illiyin, roh orang yang tak beriman, maksiat sebagainya, Sijin. Itu ada. Tapi Lauh Mahfuz tak ada. Okey. Satu. Ada yang kedua pula. Ada roh banyak ni. Saya baca dia laju lah kot. Ada roh yang dibenarkan pulang ke bumi dan ada yang tidak dibenarkan. Amboi. Macam kerja pula boleh minta cuti. Kalau tahu tak, dunia ni, kita duduk di atas dunia ni, alam syahadah dia panggil, alam tipu daya, alam tak adil, tahu. Kita duduk ni, alam ni tak adil. Adil ke? Baby umur setahun mati, kena jerut. Bukan kena jerut, didakwa kata kena jerut kan. Tapi tak tahu apa cerita. Adil ke? Dia tak bersalah. Yang curi harta, rompak harta orang semua tu, hidup elok-elok, kaya-kaya. Adil ke? Dari segi itu, ini adalah kehidupan yang tidak adil. Kalau buat salah, ada lawyer hebat, lawyer pandai putar belit, lepas. Tak ada duit, tak boleh ambil lawyer, yang salah pun, yang betul pun jadi salah. Adil. Orang kerja tulang empat kerat, berpeluh-peluh, penat daripada pagi sampai ke petang, satu hari 100. Penat kerja tu. Habis ke lu? Kasar habis tangan-tangan ni. Kacau simen. 100. Dia pegang pen je. Cecet, duduk dalam aircon. Sign. Gaji berpuluh-puluh ribu. Ada lah. Sekali tengok gitu. Okey. Tak ada. Memang gitu. Allah telah tetapkan cara gitu. Bila mati, orang yang beriman, Allah, aku dah lepas daripada dunia yang penuh dengan kezaliman, keserabutan, macam-macam lagi. Duduk elok-elok, agak-agak nak balik Orang yang beriman ni, agak-agak nak balik Tak balik lah. Tak mahu dah. Kita duduk menghadap Allah, bertemu Allah, nak jumpa Allah, mudah-mudah kata gitu. Bila mati, tiba nak tinggalkan pula, nak balik ke alam yang tak apa-apa ni, penuh maksiat ni, tak ada makna lah. Maka mereka sebenarnya ada duduk di tempat mereka yang tak boleh lah nak suka-suka keluar. Yang jadi hantu-hantu kata tu saka. Muka macam sebut kan ada orang nama kat sini pula, muka macam ni nak sama, itu dia lain, saka dia jin tu. Itu bukan orang roh balik. Kan. Jadi dia tak boleh. Okey, itu bagi orang yang beriman. Dia tak peduli dah kat dunia ni. Dia lega sebab dia beriman. Orang yang tak beriman, yang jahat maksiat, dia kena seksa. Boleh lah nak minta kejap. Minta kat malaikat kejap. Nak ambil MC. Sakit doh, dia kata. Sakit. 2 hari je nak tengok. Hari ni bulan Ramadan, nak tengok. Tak bagi je. Tak boleh. Jadi kat situ dibenarkan pulang ke bumi. Ada yang tak dibenarkan. Macam mana? Tengok cerita boleh jadi. Ada yang tak dibenarkan, dia kata. Ada yang dibenarkan. Allah, tak ada. Roh yang dibenarkan pulang adalah kerana amalan baik mereka, hayat mereka, ataupun ada penjamin yang mendoakan mereka. Mana asal pun tak tahu. La aslalah. Tidak ada asal. Itu biasa dalam kitab dah. Tak ada asal. Manakala roh yang tidak dibenarkan pulang disebabkan kesalahan mereka semasa hayat mereka, akan terus penjara di Lauh Mahfuz. Gitu pula dah. Apabila roh dibenarkan pulang, perkara pertama mereka lakukan adalah pergi ke tanah perkuburan untuk melihat jasad mereka. Tak, itu lah. Kemudian mereka akan pergi ke rumah anak mereka. Tahu pula. Pakai GPS ke apa? Mana tahu anak tu pindah ke mana lah apa semua kan. Orang yang mendapat harta pusaka mereka, yang makan saka ni, dan dia pergi kat rumah orang tu, dan ke rumah orang yang mendoakan mereka dengan harapan orang yang mereka lawati itu memberi hadiah dan bekalan. Banyak tengok sikit. Perkara ini akan berlarutan sehingga hari raya. Sebab tu takbir raya sedih tau. Gitu. Tu asal usul dia. Pada saat ini mereka akan mengucapkan selamat tinggal kepada jasad dan pulang semula ke Lauh Mahfuz dengan bekalan yang diberikan oleh mereka-mereka yang masih hidup.
Di sini diberitahu hikmah adanya alam kubur. Okey, alam kubur membuktikan bahawa Allah itu Maha Penyayang. Ini tak ada masalah. Yang tadi cerita lain. Sebab tu saya malah baca. Sebab campur yang tak ada asal entah mana ambil dengan yang betul. Jadi kalau kita kata mengarut apa? Allah adakan alam kubur menandakan Allah Maha Penyayang. Betul yang tu. Yang mengarut yang tadi. Tak boleh nak kata mengarut. Nak kata betul pun tak boleh sebab ada yang mengarut. Itu yang saya malah baca tadi tu. Baru baca ni. Alam kubur membuktikan Allah itu Maha Penyayang. Orang yang melakukan kesalahan semasa hayatnya boleh dibantu dengan doa orang-orang masih hidup. Betul. Itu betul. Alangkah bahagianya jika seorang yang telah meninggal dunia masih mendapat bekalan dari orang-orang yang masih hidup. Maksud doa apa, sedekah untuk dia. Betul. Yang tu betul pula. Cerita tadi tu mana asalnya? Oleh itu wahai saudaraku, janganlah biarkan orang-orang yang kita sayang yang menghadap Allah terlebih dahulu daripada kita sepi tanpa doa dan sedekah daripada kita. Betul? Itu nasihat yang baik. Sesungguhnya apabila mati seorang anak Adam terputus 3 kecuali doa anak yang soleh, ilmu manfaat, sedekah jariah. Betul? Sebarkan hal ini. Itu masalah pula. Masalah balik. Nampak? Aduh, seberapa ramai orang terdekat anda dan mintalah mereka untuk melakukan hal yang sama. Yang jelas jika anda tidak meneruskan hal ini, maka hal ini tu apa? Sebarkan tadi tu yang bercampur betul dengan tak betul tadi. Maka anda telah melepaskan kesempatan untuk saling menasihati dalam kebenaran dan amal soleh. Jika anda melakukan dengan ikhlas, insya-Allah akan mendapat ganjaran kebaikan. Jambatan yang paling banyaknya. Jambatan yang paling aku takuti. Ini apa jambatan pula ni? Jambatan paling panjang dan paling lama untuk dilalui oleh semua orang ialah titian sirat yang lebarnya hanya sehelai rambut di belah 7 dan tajamnya lebih daripada pedang, di bawahnya terbentang neraka. Yang kata titian sirat ni dia bukan sebesar apa rambut di belah 7, bukan gitu. Gini, titian sirat bergantung pada kita. Ada orang titian sirat dia macam kilat. Tak kisahlah sebesar mana pun. Ada orang banyak, dengan sebab amalan dia dan sebagainya, besar. Highway besar. 4 lane. Besar. Ada orang yang kata ni, orang yang maksiat orang kafir, maka dia jatuh sebab titian sirat tu jatuh sebab terlalu halus kerana dia. Jadi kita tak boleh kata titian sirat tu halus, tak boleh. Titian sirat dia bergantung pada orang tu. Kalau orang tu banyak sikit-sikit korban, dia akan naik apa? Naik kambing lah. Kambing jadi besar. Dia naik unta kalau dia korban unta. Kalau lah besar tu macam mana unta duduk, bergantung pada dia. Tapi bolehlah nak kata bagi orang-orang yang buat maksiat apa, titian sirat tu halus. Bolehlah nak kata gitu. Apa benda diceritakan untuk merentasi titian sirat mengenai masa berapa ni? 1 2 3 15,000 tahun. Tak, sepantas kilat, sesaat bagi orang yang dapat rezeki tu. Ada orang pakai naik kenderaan taklah sampai 15,000 tahun. Kejap je lah kot. Ada orang berlari. Ada orang berjalan lintas tu. Ada orang macam sirkus tu. Tahu tak? Yang tahu semua pernah tengok sirkus. Saya pernah tengok kecil-kecil je, sekarang tak pernah. Okey. 5,000 tahun menaik, 5,000 tahun mendatang, 5,000 tahun menurun. Kita tak dituntut, kita tidak disuruh untuk tahu berapa lama. Sebab tak jadi apa pun. Share lah. Asal andainya jenazah itu mampu bangun dan menceritakan sakratul maut dan azab kubur. Malah baca ni sudah pasti kita akan okey bla 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 bla. Wallahu alam. Dah ada jawab? Betul ke? Jawapan soalannya betul ke? Ada betul, ada yang tak betul. Nasihat-nasihat tu betul lah. Ada hadis satu tu betul lah. Yang atas-atas tu mana asal dah dia ambil. Pukul 9. Wallahu alam. Beres lah. Kalau ada rezeki kita jumpa sekali lagi sebelum puasa. Tengok keadaan. Maka kita akan bincang lagi lah bab puasa. Bab mungkin niat balik ke, niat sebulan ke, niat sehari macam mana kan. Kalau jumpa, kalau tak jumpa waktu bulan puasa nanti bab lain lah. Kalau kita jumpa sekali lagi, saya rasa ada sekali lagi kan? Ada tak? Tak tahu. Oh, bulan puasa? Tak ada sebelum puasa? Pasti? Wallahu alam. Tak ada, jumpa bulan puasa nanti. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Assalamualaikum